Mari saya ucapkan selamat datang ke sistem training pada hari Selasa ini. Saya nak tanya kawan-kawan yang di atas talian ini, apa khabar? Dan boleh tak dengar suara saya? Okey, kalau anda dapat dengar suara saya, sila tekan 1. Ya. Okey, terima kasih atas kita punya ini reply ya, okey, ini apa, reply saya punya message ya. Okey, terima kasih. Oleh itu selamat datang kawan-kawan, rakan-rakan yang dari Malaysia, negara Brunei dan juga Indonesia. Apa khabar kita di sana? Adakah anda sudah menikmati makanan dengan hari anda? Okey, kalau sudah, iaitu ini petang. Okey, kita ambil masa ini untuk kita sama-sama tahu lebih dalam kita punya produk ini. So di sini saya nak tanya, ini hari rakan-rakan MLive, adakah kita sudah mengambil makanan ini sudah? Sudah? Kalau kita sudah, sila tekan 2. Kita sudah tak ambil makanan ini? Ada sudah? Saya nak cek. Oh, saya ambil sudah. Okey. Ya, saya cek. Oh, ada kawan sudah type ya. So, saya nak tanya rakan-rakan MLive, adakah ini adakah MFit sedap? Sedap tak MFit ini? Sedap. Okey. Banyak kawan sangat suka, wah sedap. Okey, wah panjangnya. Okey. Ya, so di sini hari ini kan, okey, Maman akan lebih banyak untuk kita faham apa kebaikan MFit ini. So apakah ini bahan-bahan atau apakah kesan ini MFit membantu kesihatan kita. Oleh itu kan saya rasa MFit bagi Man-Man, iaitu saya rasa company betul begitu bagus. Kenapa? Sebab kita menjumpa satu makanan yang begitu senang dan kita boleh mendapatkan bila-bila masa sahaja. Okey? Oleh itu mari saya share saya punya PowerPoint. Okey, untuk kita. Ya. Okey, boleh nampak ya? Rakan-rakan MLive boleh nampak ya? Kalau boleh nampak, you kasih saya love. Okey. Ya. So kalau anda dapat buka video, saya harap anda boleh buka video. Kenapa? Sebab kita boleh di sini boleh berinteraksi dua hala ini ya. Kenapa? Sebab saya rasa kita boleh okey, lebih faham. Kalau tidak, Maman rasa nanti saya seorang sahaja di sini. Okey, sebab kalau saya share screen, saya hanya nampak saya seorang atau beberapa orang sahaja. So kalau di sini anda kalau boleh bukakan video, Maman galakkan. Okey ya. Oleh itu, mari kita tengok kawan-kawan semua. Minggu lepas Cikgu Irene, iaitu TE3 Miss Irene telah berkongsi bersama kita tentang MFit yang bahagian pertama. Betul atau tidak? Okey. Oleh itu, adakah rakan-rakan sini, adakah pernah kita menjumpa satu keadaan iaitu mungkin kita ada mengambil produk-produk seperti suplemen atau makanan khasiat yang lain. Kita sudah makan, tapi hairan ialah kenapa ada orang dia cakap, saya ada makan, kenapa saya masih sama sahaja? Saya tak nampak apa-apa perubahan. Okey, mungkin ada di sini atau ada kawan cakap, saya makan betul nampak kesan, betul saya nampak ini kesan daripada saya mengambil makanan khasiat ini. Kenapa ada orang senang nampak kesan? Kenapa ada orang tidak? Itu example, contoh. Kalau kita selesema, boleh faham selesema, flu. Okey, iaitu selesema. Biasanya kita bukan ambil ubat. Biasa kalau baru bermula selesema, okey, itu hingus keluarlah haci-haci. Biasanya kita akan makan apa? Okey, natural, makanan semula jadi. Kalau anda tahu, kita boleh type dalam chat box ya. Okey, saya tengok ada kawan type kan. Okey, ya. Oleh itu, bila kita selesema, okey, iaitu flu lah, okey, atau kena sejuk, you ada hingus, haci-haci, wah itu
air keluar sudah. So apa kita kita akan teringat ambil itu makanan khasiat kah atau apa? Biasanya di sini saya dengar banyak rakan M-Life dia akan beritahu, betul, vitamin C ya. Okey, ya, vitamin C. Oleh itu kan di sini kita tengok kita akan pergi ambil vitamin C seperti mungkin you akan makan buah-buahan yang ada vitamin C, betul atau tidak? Limau ke, kiwi ke, lemon ke, atau minum air lemon, ada tak? Okey, kenapa? Sebab dia ada itu vitamin C yang tinggi. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua sebenarnya memang dalam kita punya alam sekitar, dalam makanan kita, buah-buahan, sayur-sayuran memang dia ada khasiat. Tapi yang penting ialah khasiat ini adakah senang atau adakah dia dapat diserap oleh badan anda. Oleh itu mari kita tengok ya. Mama ambil satu contoh. Mana satu contoh? Ini. Apa ini? Cantik kan? Apple. So apple ada banyak khasiat kawan-kawan semua. Seperti apa? Contoh, vitamin A, C, E, vitamin B1, B2, antioksidan, karotena, zinc, kalsium, fosfor, fructose dan sucrose ada. Okey, oleh itu bila kita sudah ada makan ini apple, kita makan ini buah apple. Okey, yang penting dia juga kita sampai ke dalam perut kita. Kita perlukan satu khasiat. Khasiat ini boleh diserap. Ini hari Mama mau memperkenalkan kepada kita, iaitu enzim. Sangat penting ya kawan-kawan semua. Walaupun kita pengambilan khasiat, walaupun kita makan makanan yang berkhasiat, makanan yang sangat bagus, kalau tak ada enzim, maafnya, badan kita tidak dapat menyerap khasiat ini dengan sepenuhnya. Oleh itu enzim ialah sangat penting. Bagaimana? Okey, enzim ini sebenarnya bermula dari satu bahagian dia sudah ada enzim, iaitu apabila kita hantar ini makanan sampai ke dalam mulut kita dan kita punya dalam kita punya mulut ada itu air liur, kawan-kawan semua, dalam kita punya oral ya, kita punya oral ada ini air liur. Air liur ini sudah ada enzim, kawan-kawan semua. Bila kita start makan bergabung dengan makanan dalam kita punya oral ini, lepas tu itu enzim di mana dari kita punya air liur dia sudah mula membantu kita untuk membuat penghadaman. So dari makanan sampai masuk ke dalam mulut, lepas tu sampai ke dalam kita punya perut. Oleh itu dalam badan kita ada pelbagai jenis enzim. Contoh seperti untuk pencernaan. Oleh itu enzim ini dia agak lain sikit dan dia juga agak unik. Kenapa? Iaitu satu jenis enzim dia hanya boleh untuk membantu kita pencernaan. Contoh ya, amilase dia untuk membantu kita supaya boleh pecahkan ini karbohidrat. So bila kita makan mi ke, nasi ke, so kita perlukan ada enzim amilase untuk membantu kita buat pencernaan. Akhirnya karbohidrat ini menjadi lebih halus, lebih kecil supaya sampai ke mana darah kita memberi kita untuk protein. Protein seperti dari kacang, dari daging. Okey, dialah perlukan protese. Ini untuk membantu kita memecahkan kita punya protein supaya membantu kita boleh sampai ke mana seluruh badan kita, sel kita dan organ-organ kita. Oleh itu bila sampai ke dalam menyesih. Kalau tidak tak ada enzim ini, sorry ya, sini makan, mana keluar? Di belakang keluar. Adakah? Contoh, itu hari kita 2 hari yang lepas ya kita ada satu training. So dalam saya punya kumpulan ada seorang kawan yang
Dia cakap, oh satu, ini malam makan itu tauge ya, tahu tauge ya, tahu tauge ya. Kita tahu tauge ya. Indonesia panggil tauge ya, Maman tidak tahu. Kalau kita tahu boleh type dalam chat box. Dia cakap ini malam makan tauge ya, esok keluar pun ya. Maman kenapa? Saya ada apa? Saya ada cumi, saya ada kunyit. Kenapa ini malam makan sudah dia keluar masih satu patang cantik-cantik. Adakah kita? Kalau ada kan, okey, kenapa? Enzim penyerapan, okey, iaitu mungkin apa? Tak cukup. Nanti saya akan beritahu kenapa dia akan tidak cukup. Oleh itu kita tengok ya, kita punya proses penyerapan khasiat dan juga penghadaman agak komplikasi. Boleh cakap komplikasi lah, sebab kenapa sampai dalam mulut kita, lepas tu sampai ke perut, sampai usus kecil, sampai usus besar. Inilah satu proses yang sangat-sangat komplikasi, sangat complicated. Tapi kita sangat-sangat unik badan kita, sebab kita ada apa? Enzim. Macam ini orang, macam dia membantu kita kerja supaya kalau kita apa yang kita makan, khasiat yang ada, dia boleh membantu kita penyerapan dan pengagihan, penguraian. Kita mau punya, hantar pergi khasiat. Kalau tak mau punya, dia hantar pergi mana? Usus besar, kasih keluarkan. Oleh itu, tanpa enzim, tak ada enzim, iaitu berapa banyak kita ambil vitamin ini, memang tidak akan berfungsi. Boleh faham tak kawan-kawan semua? Oleh itu kita seperti dalam gambar ini. Oleh itu kalau tak ada enzim, apa yang kita masuk ke dalam badan, sorry ya, memang tak akan diserap oleh badan kita. Oleh itu enzim ialah kita di bumi ini. So itu enzim dalam dari mana? Dia bentuk macam mana? Okey. Enzim ialah dia memang ada ini organisma. Apa maksudnya organisma? Iaitu mata kita susah nak tengok punya sebab dia sangat-sangat kecil, atau kita panggil apa? Itu mikroorganisma, benda yang hidup ya. Sebab supaya untuk kita boleh kekalkan, okey, ini operasi fisiologi ya. Oleh itu dia sangat penting untuk kita seperti pengawalan dalam badan, sebab kita semua, contoh kita fikir apa? Kita mau contoh perut lapar, atau kita mau dalam badan kita semua automatik punya fungsi, dia juga perlukan ini enzim supaya dia hantar isyarat. Hantar isyarat. Macam kita send message. Boleh faham tak? Hari ini saya mau send message kepada Jun. Okay? Saya tak perlu apa call. Saya hanya WhatsApp. Tekan dia punya nama, message sudah sampai. Dalam badan kita pun sama. So itu hantar message itu tengah-tengah punya itu proses ialah apa? Enzim. Sama juga dalam badan kita. Oleh itu dalam badan kita, kita tengok enzim memang lebih sebagai pemangkin berapa banyak kawan-kawan semua badan kita perlukan banyak ini kita panggil biokimia, kita punya fungsi dalam badan lebih daripada 5,000 reaksi. Oleh itu kan enzim tak boleh kurangkan. Ada yang dalam darah, ada yang masuk dalam sel, ada yang dia ada tugas sendiri di dalam organ-organ badan. Oleh itu enzim sangat penting untuk apa? Untuk kita punya pencernaan sistem penghadaman. Oleh itu dia boleh membantu kita memecahkan molekul yang besar seperti itu makanan dari mana? Nasi atau mie, roti, biskut, semua ini ada apa? Kanji karbohidrat dan proper. Sebab kita suka makan tak ini makanan sumber protein seperti ayam, ikan, daging lembu, semua inilah sangat ini enzim ya. Oleh itu kan inilah untuk membantu kita supaya mudah diserap oleh usus kecil kita. Okey. Oleh itu kita tengok enzim perlukan untuk masuk metabolik. Yang lama mesti mau tukar baru. So ini kita panggil metabolik. Contoh, kita rambut
Gunting sudah, pandai panjang tak? Gunting sudah, tidak pandai panjang punya, adakah? Okey, kalau ada sakit kepala loh, ayo orang, kalau kita orang Cina cakap say follow. Oleh itu proses metabolik ialah sangat penting, terutama dalam intraselular kita. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, supaya kita punya benda itu khasiat dalam badan kita, dia boleh apa? Bagus kita diserap, tak bagus dia mesti mau dikeluarkan. Oleh itu enzim ini ialah sangat penting untuk badan kita. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, apakah kepentingan enzim ini atau kegunaan ini enzim? Mari kita tengok dalam badan kita ada 9 sistem utama dan mereka ialah perlukan enzim. Pertama ialah kita punya sistem pencernaan. Oleh itu kawan-kawan semua, kita bangun, buka mata, kita sudah mula mau apa? Makan dan minum, betul tak? So kita tengok ada satu bahagian iaitu sistem pencernaan. Hampir 1 hari sarapan, dia pencernaan. Lepas tu kita masuk waktu tengah hari. Dia pun baru rehat sekejap. Oh, you makan apa tengah hari? Lepas tu habis tengah hari makan itu lunch tengah hari. Lepas tu tak lama mungkin you sudah makan apa? Tea break, adakah? Tea break. You ada itu minuman petang. Makan roti kah, makan kek kah, makan biskuit kah. Lepas tu tak lama, sudah masuk apa? Itu makanan malam sudah. Betul tak? Kalau sampai makanan malam, okeylah. Before, paling bagus before, sebelum pukul 8 malam. Kita sudah tak ada masuk apa-apa lagi. Kenapa? You tengok hampir 1 hari kita punya sistem pencernaan sudah apa? Banyak sangat diperlukan. Oleh itu, kalau tidak kita pandai masuk tak pandai keluar, ada masalah tak? Memang ada masalah. Oleh itu, pertama, sistem pencernaan ialah sangat memerlukan enzim ini. Dan kedua ialah sistem berkaitan dengan hormon. Berkaitan dengan hormon punya. Contoh, kita tengok apa masalah yang berkaitan hormon. Salah satu obesity. Boleh faham obesity? Atau masalah seperti tiga tinggi, contoh kencing manis, kolesterol tinggi, berkaitan dengan kita punya sistem endokrin. Dan satu lagi masalah apnea, gangguan tidur. Apnea apa maksudnya? Apnea ialah semasa dia tidur, dia punya pernafasan akan berhenti tiba-tiba. Inilah sangat bahaya. Kenapa? Sebab bagi obesity punya masalah, masalah kegemukan. Bila dia baring, atau dia tidur. Sebab kenapa bahagian sini dia akan tertekan. Saluran pernafasan akan tertekan. Oleh itu, kenapa bagi orang yang ada tengkur, boleh faham bertengkur? Ada orang lebih teruk lagi. So kita tengok sangat bahaya. Bahaya mana? Takut dia nafas berhenti. Oleh itu kenapa kita tengok ada orang dia tiba ya. Oleh itu mungkin teruk lagi boleh menyebabkan masalah penyakit darah atau kanser. Oleh itu sistem endokrin dia juga perlukan sebab kita punya aksi dalam badan iaitu biokimia. Dia perlukan enzim ini untuk supaya kita punya hormon boleh jadi balance dan juga membantu seperti apa masalah gangguan hormon menyebabkan kegemukan atau masalah gangguan kencing manis, iaitu sangat perlukan enzim ini. Okey, selain endokrin, mana lagi 7 sistem? So kita boleh nampak ya ada ini otot, sistem vascular, sistem reproductive dan juga sistem urinary ya. So 7 sistem ini hari ini memang tak cukup masa ya untuk kita satu-satu untuk kita berkongsi. Tapi Mama nak tanya, kita mau tahu tak yang 7 sistem ini kenapa enzim begitu penting? Iaitu kita boleh dengar balik
minggu lepas Cikgu Irene yang berkongsi, sebab dalam dia punya itu perkongsian ada berkongsi tentang 7 sistem ini ya. So inilah sangat penting ya untuk kita. Berapakah enzim iaitu dalam badan kita, iaitu dia menentukan jangka hayat anda. So saya nak tanya rakan-rakan MLife, dalam badan kita ada berapa banyak sel? Dalam badan kita ada berapa banyak sel? Kalau kita tahu, kita boleh type dalam chat box berapa banyak sel dalam badan kita. Berapa biji, okay? Ya, saya tengok ada kawan type kah. Berapa banyak sel dalam badan kita? Tahu juga, okay? Berapa banyak kita punya sel dalam badan kita? Berapa? Betul, 60 trilion. Banyak 60 trilion kawan-kawan semua. So, berapa enzim yang perlukan dalam badan kita? Dan dia menentukan jangka hayat anda. Maksudnya, kalau enzim kita cukup, bermaksud kita punya badan, kita punya hayat pun boleh panjang. Kenapa? Mari kita tengok. Okay, mari kita tengok ya. So dalam badan kita, iaitu enzim ada berapa atau tinggal berapa, ialah ikut umur kita, ikut usia kita. So mari kita tengok dalam ini gambar. Berapakah enzim yang anda mempunyai sekarang? Mari kita tengok ini zaman kanak-kanak. Wow, kanak-kanak ialah paling banyak, 95% ya, paling cukup. So apa dia makan? Dia punya penyerapan sangat bagus. Okey, oleh itu kita tengok kanak-kanak dia punya tumbesaran ialah sangat sangat cepat, betul atau tidak? Kulit sangat cantik, apa pun sangat bagus, betul tak? Sebab dia punya enzim ialah sangat cukup. Tapi bila sampai remaja, tinggal berapa? 75%. Dewasa 50%. Itu hanya turun sampai paras separuh sahaja. Kalau sampai umur yang sudah berumur atau warga tua, tinggal berapa? 20%. Oleh itu, rakan-rakan MLife, hari ini di manakah kita punya satu, iaitu kita punya enzim? Di manakah satu ialah anda punya itu, kita punya itu enzim? Kanak-kanak kah, remaja kah, dewasa kah, warga tua kah? You tak perlu beritahu saya. You sendiri tahu saja cukup ya. Okey. So di sini enzim boleh dapat dari mana? Ada kawan-kawan tanya saya. Memang saya memang sangat jaga makanan punya. Saya memang jaga. Saya kurang makan gula, kurang makan garam, saya kurang makan goreng-goreng punya. Ada. Tapi saya nak tanya, mana kita dapat enzim ini? Dan berapa harus kita makan baru cukup? Ya, mari kita tengok ya. Iaitu kita ialah mesti mau mendapat enzim yang cukup. Kita mesti mau buat apa? Makan sekurang-kurang 3 kilo. 3 kilo buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang penting dia mesti mau ada 7 jenis warna setiap hari. Rakan-rakan MLife, adakah anda dapat makan 3 kilo buah-buahan dan sayur-sayuran? Kalau dapat punya kawan, sila tekan 1. Mari saya tengok, sila tekan 1. Bukan bergurau ya. Sebab kenapa? Kalau kita mau enzim yang cukup ya, dia mesti mau sekurang-kurangnya dari berapa banyak, betul 3 kg. Ini bukan Maman cakap, ini betul pakar-pakar kesihatan mereka yang kira, iaitu enzim yang cukup untuk seorang dewasa ialah 3 kg ya, 3 kilo buah-buahan. Dapatkah? Saya tengok dulu saya tengok kita ada tulis. Tak cukup, perut terlampau kecil. Tidak cukup, okey. Ingam juga. Memang tidak dapat. Maman pun tidak dapat. Kenapa? Mau makan seperti apa? Mari kita tengok. Mau makan seperti ini nih. Betul kan? Tak mungkin kan? Betul tak? Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, bukan sahaja syarat ini, 3 kg ya. Syarat kedua, adakah anda tahu enzim juga dia ada dia punya syarat, iaitu dia tak boleh lebih suhu daripada 45 hingga 50 darjah Celsius. Apa maksudnya? Iaitu biasanya kalau kita makan sayur atau kita makan sayur-sayuran, biasa ialah kita sudah masak, betul tak? Memang kita sudah masak atau kita sudah goreng, betul tak kawan-kawan semua? Kita tak mungkin
kalau untuk cara pemakanan tradisional, kalau masyarakat Chinese ke Cina ke, banyak ialah sudah masak. Memang ialah susah. Kenapa? Enzim kalau dia lebih 45 darjah Celsius memang habis sudah. Mati sudah. Maksudnya dia tak ada enzim sudah. Walaupun kita banyak makan sayur, tapi kalau ini sayur ialah kita guna cara masak dengan suhu yang tinggi, memang dia tak ada enzim sudah. Dan satu jenis enzim dia hanya satu jenis kerja. Dia hanya untuk dia satu kerja. Contoh enzim ini macam tadi saya cakap, kalau untuk protein punya dia ada protein punya enzim. Kalau untuk kanji punya dia ada kanji punya enzim. Oleh itu dia sangat taat setia. Okey, oleh itu setiap hari kita perlukan berapa banyak enzim dalam badan kita, iaitu 5,000 hingga 6,000 jenis enzim dari makanan yang berbeza. Oleh itu makanan seimbang ialah sangat penting. Oleh itu rakan-rakan M-Life, adakah makanan kita seimbang? Ayo, saya tengok kita semua muka tiam-tiam oh. Okey. Mari kita tengok. Adakah makanan anda seimbang? Yes or no? Kalau kita rasa yes, sila tekan yes. Kalau no, sila tekan no. Okey, kenapa? Mari kita tengok. Inilah kalau bagi kawan-kawan di Malaysia, saya rasa mungkin Brunei atau Indonesia hampir sama ya, sebab kita ialah serantau kan. Okey, contoh kita tengok dalam gambar dalam kita punya makanan dalam PowerPoint ini ya. Adakah kita sudah semua makan sudah? Ada kan? So kita tengok tak kira kita punya makanan kita namanya makanan kebangsaan, nasi lemak kawan-kawan semua. Mamanya lah dari kecil makan hingga sekarang ya, memang tak akan apa ada orang angkat tangan memang tak akan boring betul tak? Kalau bagi mama nasi lemak memang tak akan bosan. Kenapa? Sebab inilah makanan lambang dari mana? Dari Malaysia, betul tak? Oleh itu kita tengok dalam makanan ni nasi lemak kah, mi itu apa? Mi segera, mi segera atau kolomi kah, atau kita tengok dim sum. Saya rasa dim sum ini juga sangat popular di mana Malaysia ke Singapura ke Indonesia ke Brunei pun sama. So kita tengok dalam makanan ini okey, adakah warna mereka ialah warna-warni? Adakah warna-warni? Tak ada Adakah kita tengok itu sayur berapa banyak di dalam? Ada nampak itu sayur berapa banyak? Kita tengok ini kolomi berapa? You pun dapat kira. Dua, itu Jun On cakap dua. So you tengok itu mi segera kecuali you simpan pun simpan sikit, betul tak? So kita tengok dia betul tak ada ini enzim di dalam, dan ini juga menyebabkan kalau kita selalu makan memang akan menyebabkan masalah kesihatan. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua saya bagi kita tengok sekejap sahaja ya. Kalau tidak semakin tengok mungkin apa kita selalu bagi makan. Okey. Oleh itu kenapa kita banyak kehilangan enzim ini, iaitu kita tengok dia memang ada faktor-faktor terutama ialah dari luar. Contoh pencemaran. Ini kita tidak dapat elakkan. Kenapa? Sebab sebuah negara dalam pembangunan memang ya kita nampak ini pencemaran akan berlaku. Dan kedua, tekanan hidup. Kita punya stres. Stres ini akan banyak menggunakan enzim dalam badan kita. So oleh itu kita stres memang ada, tapi mesti mau cari cara untuk keluarkan stres anda. Kalau tidak, enzim akan banyak hilang. Dan juga salah guna ubat atau overdose lebih. Contoh seperti ubat tahan sakit ya, atau ubat itu contoh yang untuk ubat tahan sakit atau ubat untuk seperti flu ke demam ke, memang ya itu juga akan menyebabkan badan kita hilang enzim yang banyak. Dan juga satu itu kelakuan yang tak bagus atau ini tabiat yang tak bagus, iaitu merokok atau minuman alkohol. Ini akan menggunakan enzim terlampau banyak dalam badan kita dan membawa bahaya untuk kesihatan. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, orang sekarang dia tak sama dulu. Orang sekarang perlu mengambil makanan tambahan enzim supaya kita boleh ada enzim yang cukup dalam badan kita supaya boleh mengekalkan fungsi normal dalam badan kita. Contoh ya, seperti dalam gambar kita perlukan. Oleh itu di pasaran, kawan-kawan semua, di pasaran kita pun tahu ada
pelbagai jenis enzim, betul tak? Oleh itu saya nak tanya rakan-rakan MLife, adakah kita sebelum mengambil MFIT, adakah kita pernah makan atau pernahkah kita mengambil enzim yang di luar pasaran punya, ada atau tidak? Kalau ada, mari kita tengok ya. Biasanya lah seperti ini. Pertama, iaitu kita ada ini enzim ya, buatan sendiri. Adakah ada sesiapa di sini pernah buat enzim buatan sendiri? Biasanya Maman selalu tengok mereka buat ialah enzim ialah dari mereka buat sendiri, seperti itu lemon atau nenas. Banyak yang saya tengok ialah nenas atau ini lemon. Okay, so ini enzim buatan sendiri bukan tak bagus, tapi dia ialah mesti mau hati-hati. Kenapa? Sebab enzim dia lah bersama apabila dia dalam ini balang, ini kita panggil ini balang besar. Okey, dia memang ada ini kesan apa, iaitu fermentasi ya, sebab dia perlukan fermentasi sebab dia ada ini mikroorganisma, iaitu bakteria yang bagus sama bakteria yang itu bakteria yang penting ialah bakteria yang bagus, dia bergabung dengan ini buah-buahan atau ini sayur-sayuran, baru dia dalam itu proses fermentasi dia baru menjadi enzim ya. Tapi kalau cara penyediaan yang tak betul atau mungkin ada tercemar, kita tidak tahu, akhirnya kalau kita mengambilkan, takut apa, iaitu makanan tidak bersih, takut apa, iaitu kita punya makanan apa, iaitu kita mengalami cirit-birit. Okey, iaitu kita diarrhea. Sebab apa? Makanan yang tak bersih. Okey, akhirnya kita kena racun ya. Pernah tak kita dengar? Okey, sebab cara penyediaan yang tak betul, atau mungkin di sini terlampau simpan gula. Memang ya, kalau buatan sendiri biasanya dia simpan apa? Gula batu. Gula batu. Kalau simpan gula batu, kalau dia rasa masam, dia simpan lagi gula, kita mungkin tak sengaja pengambilan gula yang tinggi. Oleh itu kan ini mesti mau hati-hati ya. Kalau buatan sendiri punya takut ialah apa? Kena racun, makanan yang tak bersih, tercemar, akhirnya sendiri cirit-birit. Inilah agak bahaya. Dan jenis kedua ialah enzim bentuk serbuk. Inilah di pasaran biasanya mereka ialah mungkin ada sejenis punya contoh nenas atau lemon atau sayur-sayuran, okey, iaitu dia dalam bentuk serbuk, lepas tu dia masuk ke dalam air, seperti dalam gambar. Atau ketiga, enzim bentuk cecair, iaitu kita mesti mau dia sangat concentrate ya. Lepas tu dia lah keluar satu cup kecil, lepas tu you campur dengan air, lepas tu minum punya. So inilah biasa punya enzim ya yang terdapat di pasaran. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, enzim seperti ini kalau yang bagi mereka contoh ya, ada orang dia banyak tanya, Maman bagus tak? Atau ini kita punya ini ini enzim kalau selalu minum, sebab saya tahu ialah biasa minum dia pandai apa? Pandai bagi apa? Berak, betul tak? Pandai bagi buang air besar, betul atau tidak? Sebab apakah dia punya mitos dan fakta? Okey, mari kita tengok ya. Ya, ada orang fikir, okey, adakah ini enzim kalau saya simpan banyak bahan mentah, contoh saya simpan banyak itu buah-buahan atau saya simpan banyak itu sayur-sayuran, ialah lebih bagus. Adakah semakin bagus? Sebab bagi kita fikiran kita ialah kita rasa ayo makin banyak memang sangat bagus, betul atau tidak? Tak semestinya kawan-kawan semua, bukan semestinya bahan mentah banyak dia semakin bagus. Okey, sebab di sini walaupun bahan mentah yang banyak dia boleh meningkatkan ini nutrien enzim, tapi yang penting kita mau tengok apa? Dia punya sumber. Ini contoh, ini buah-buahan. Dia dari mana? Adakah dia pakai racun perosak atau racun serangga? Takut dia tercemar. Dan kualiti dan dia punya nisbah jenis bahan mentah, dia semua berkaitan dengan kualiti enzim ini. Oleh itu bukan kita cakap banyak sangat bagus, tapi takut ialah dia punya sumber, dia punya punca tentang ialah bersih atau tidak. Dan kedua, adakah kita semakin
besar itu saiz paket. Contoh saya mau minum banyak baru dia berkesan semakin baik. Okey. Tidaknya kualiti enzim tidak ada berkaitan dengan jumlahnya. Okey, dia hanya berkaitan dengan ketulinan dan aktiviti enzimnya. So ini yang sangat penting. Apa maksud aktiviti? Ialah dia ialah aktif punya. Atau lebih senang kita faham ialah dia masih hidup. Sebab dia adalah mikroorganisma dalam ini enzim. Kalau dia mati sudah memang dia tak ada enzim sudah. Boleh faham tak? Oleh itu kan mesti mau tengok dia punya ketulinan dan dia punya aktiviti enzim. Oleh itu macam mana kita tengok ya ini dia punya keaktifan ini enzim. Iaitu dia berkaitan dengan ini proses fermentasi. Oleh itu ada orang tanya, adakah proses fermentasi semakin panjang? Maksudnya saya fermentasi dia kasih lama sikit baru dia semakin baik. Ya, tidaknya. Sebab kenapa? Sebab itu kita menjadi enzim dia perlukan apa? Ini mikroorganisma. Okey, kenapa? Sebab dia memang ada tempoh masa yang cukup, tempoh masa yang sudah matang. Ini enzim baru berkesan. Contoh, tahap fermentasi yang cepat sebab dia untuk mengguraikan gula, protein, lemak dalam ini bahan mentah supaya dia boleh jadi molekul kecil. Okey. Lepas tu dia sampai ke tahap kedua iaitu fermentasi yang perlahan. Okey, supaya dalam ini keadaan dia boleh menghasilkan lebih halus supaya boleh jadi lebih kecil seperti ini bahan-bahan seperti selulosa, gula, protein dan lemak dalam kita punya enzim. Iaitu dia mesti mau cukup. Oleh itu dalam tahap pertama dan kedua, nutrien dan enzim ialah paling cukup dan juga paling baik. Iaitu dia ada satu proses cepat, satu perlahan. Oleh itu tak semestinya saya mau lama-lama baru dia berhasil. Tidak. Ya, dia mesti mau ikut dia punya mikroorganisma punya jangka masa. Okey? Oleh itu kan di sini kita tengok dia juga terpulang kepada beberapa syarat. Kenapa bukan semakin lama ialah semakin baik? Kenapa? Tadi saya sudah cakap iaitu mikroorganisma. Iaitu ini bakteria bagus, mikroorganisma. Dia memang dipengaruhi oleh 3 bahagian ini iaitu suhu, kelembapan dan juga pH. Inilah sangat penting. Kenapa? Kurang satu dia pun bukan jadi enzim. Dia tak boleh kurang satu. Dia mesti mau ada 3 peringkat ini. Oleh itu apabila kita punya kadar metabolisme mikroorganisma ini mencapai tahap yang tinggi, kualiti dan kuantiti bahan yang aktif dalam ini enzim ialah paling cukup, paling baik. Oleh itu kan kawan-kawan semua mau buat enzim, dia mesti mau ada syarat ini. Kalau berbanding dengan ini yang masuk tahap yang akhir, kalau mereka terlampau lama, lebih sudah dia punya jangka masa, mereka punya itu metabolisme punya kesan kurang, mikroorganisma kurang dan zat mereka juga akan berkurangan. Oleh itu bukan bermaksud lama ialah bagus, tidak. Ya, dia mesti mau ikut itu masa. Okey, inilah salah satu syarat dia. Dan juga di sini, okey, iaitu mikroorganisma, iaitu bakteria dalam kita punya ini enzim ya. Dia akan bersaing. Boleh faham? Dia akan bersaing. Kalau kita pernah tengok mereka buat itu contoh kita pun pernah ada pernah sendiri buat ini fermentasi punya makanan. Betul tak? So kita tengok dia akan ada ini proses ya mikroorganisma yang baik sama yang itu tak mau punya. So mereka mesti mau apa? Berlawan supaya untuk mendapatkan tempat tinggal di sana. Oleh itu kan kalau sampai tahap paling gemilang, mereka akan berhentikan proses fermentasi. Sebab kenapa? Itu keadaan nutrien dalam cecair dan juga aktiviti mereka ialah sangat tinggi kawan-kawan semua. Oleh itu dia mesti mau bersaing ini mikroorganisma dalam masa yang cukup. Kalau cukup sudah, dia matang sudah, dia baru akan berhenti. Kalau tidak, okey, dalam masa kalau mereka berhenti dalam masa yang tak sesuai, iaitu nutrien, yang penting nutrien, dia akan secara bertindak balas dengan oksigen akan secara beransur-ansur dan dia punya kandungan nutrien akan
kehilangan atau kurang sudah. Oleh itu kan inilah keadaan enzim yang mereka sedang berlaku atau sedang menjadi enzim ini, yang memang ada ini kesan mesti mau bersaing. Okey. Oleh itu kan secara ringkas, tempoh masa fermentasi untuk kita punya enzim ialah dia bukan perlukan masa panjang. Dia ialah mesti mau tidak terlalu pendek atau terlalu lama. Secara amnya, kalau paling bagus punya enzim ialah berapa hari? Mereka punya fermentasi ialah 180 hari hingga 730 hari. Oleh itu, kalau kita memilih produk enzim, kita mesti mahu mencari pengeluar yang baik. So inilah salah satu syarat untuk kita memilih enzim. Dia punya masa mesti mahu dalam 180 hari hingga 730 hari. Dia punya fermentasi. Ya. Oleh itu kan di sini bagaimana? Okey, kita memilih produk enzim yang baik. Okey, dia ada 5 syarat ini. Kalau kita mahu memilih produk enzim yang baik, pertama, okey, iaitu dengan ujian bioactivity. Okey, dia punya keaktifan. Enzim ini makan ke dalam badan kita, dia mesti mau aktif, membantu kita punya sel, organ-organ atau kita punya ini biokimia berlaku dalam badan kita. Okey, so ini pertama dialah dengan ujian bioactivity. Kedua, sumber fermentasi. Dia punya mikroorganisma, iaitu dia punya itu kita panggil apa? Dalam menjadi enzim punya mikroorganisma dialah memang original, semula jadi. Dan dia tambah gula, ya, tambah gula. Tak boleh simpan gula. Kalau mereka buat enzim sendiri, dia simpan apa? Gula batu. Tapi ini kalau kita mau sehat punya, mesti mau tambah gula. Dan kita tengok pengeluaran kilang yang sah. Kenapa? Sebab enzim ya, dia agak unik sikit sebab dia perlukan fermentasi. Oleh itu, dia perlu mikroorganisma. Kalau pengeluaran kilang yang tidak sah atau dia tidak bersih atau ada tercemar, makan ke dalam badan ialah sangat bahaya. Dia akan menjejaskan kesihatan kita. Okay? Dan juga mesti ada kelulusan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan. Inilah 5 syarat untuk kita memilih produk enzim yang baik. Okay? Oleh itu, hari ini kawan-kawan semua, kita mau tahu tak di mana kita dapat mencari enzim yang bagus? Kita tahu tak? Kalau tak tahu, hari ini Maman memperkenalkan kepada kita, iaitu dari mana? Iaitu MFIT kita. So beri satu 333 untuk MFIT ya. Okey, untuk syarikat MLife, iaitu membawa satu produk makanan kesihatan, iaitu enzim ya, MFIT ke kita ya. Oleh itu, apakah keunikan MFIT ini? Mungkin ada kawan selalu tanya, Maman selalu saya minum, saya pun tidak tahu. Saya tahu sangat bagus, tapi saya tidak tahu apa yang di dalam. Tak apa, mari saya memperkenalkan kepada kita. Okey, dalam kita punya MFIT, dia ada ini, dia punya khasiat, dan khasiat ialah sangat istimewa. Dan jangan lupa, ialah di patent sudah, hanya ini MFIT sahaja ada. So dalam kita punya ini MFIT, dia ada 30 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti apa? Kita tengok. Mereka ialah mengambil cecair penapaian buah-buahan dan sayur-sayuran dari 30 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Mari kita tengok ada apa. Ada apple, brokoli, pisang, kiwi, bayam, tomato, ubi, seledri, keladi, ubi teratai, limau, bayam air, kubis, timun, itu melon musim sejuk, lobak, selada, lobak merah, jambu batu, kale, terung, lofa, nanas, mestak, ini pucuk ubi, labu, itu periah, tempikai dan teratai. Inilah semua di dalam satu paket ini ya. Inilah dalam kita punya makanan MFIT, okey, 30 jenis buah-buahan. So di sini apakah kebaikan ini MFIT? Iaitu dari rumusan ciptaan eksklusif, iaitu dengan 3 kebaikan ini: pembersihan, pelarasan dan penambahan. So 30 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini ialah membantu kita membersihkan. Contoh, pembuangan toksin.
keluar dari badan kita, dan juga yang penting dia boleh singkirkan radikal bebas dalam badan kita. So di sini satu dia boleh membersihkan kita punya toksin keluar dari badan kita. Dan kedua, dia boleh pelaraskan, menyelaraskan kita punya keadaan badan. Kita ada tambah extra cactus. Boleh faham cactus ya? So apakah ini kebaikan extra cactus ini? Iaitu dia boleh membantu kita menyerap minyak. Okey, menyerapkan minyak dan kurangkan supaya kita boleh kurangkan ini pengambilan kalori. Apa maksudnya pengurangan penyerapan harga? Iaitu mengkurangkan kita pengambilan makanan yang berkalori tinggi. Okey, kita keep fit. Okey, kita boleh ambil MFIT ya. Dan satu lagi juga sangat sesuai untuk kawan-kawan ada masalah atau gangguan tiga tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi atau kencing manis. Itu kita ada simpan natto ya. Natto ialah kacang soya, kacang soya yang sudah difermentasikan. Inilah biasanya sangat bagus macam itu tempe. Macam tempe ya, natto dia hampir sama dengan tempe. Itu kita juga simpan di dalam dan sama dengan beras ragi merah untuk membantu kita supaya membantu ini sintesis kolesterol dan juga mengkurangkan lemak dalam badan. So ini juga sangat sesuai bagi mereka yang ada masalah gangguan kesihatan tiga tinggi. Dan penambahan, so kita sudah bersihkan, kita sudah selaraskan, okay? So kita mesti mau tambah balik ya, tak boleh hanya keluar tak ada masuk. So kita mau tambah balik, iaitu 30 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini menambah nutrien dan juga membantu kita. MFIT kita, MFIT kita ialah dia punya teknologi penapaian, mikro. Itu berapa hari? Kita ialah berapa hari? Rakan-rakan MLive, MFIT ialah 540 hari ya. MFIT ialah 540 hari eksklusif. Kenapa? Dari kita pertama 7 hari memilih ini bahan-bahan. Okey, sampai ke 180 awal ya. So kita tengok, kita pun tahu perubahan pH dia lah sangat asid. Okey, sampai ke 210 hari kita tempoh penyampaian yang mendalam, mendalam. Lepas tu kita bersama dengan dia mix together dengan ini tempoh penyampaian penyimpanan, iaitu guna 90 hari. Lepas tu sampai akhir sekali 60 hari tempoh penuaian. So kita tengok ialah pada masa tu ia sudah matang dan juga sesuai diambil sudah. Oleh itu kita tengok, kita juga simpan bakteria sebanyak 12 jenis, 5 jenis, Ectobacter 3 jenis. Oleh itu kan supaya kita punya mikroorganisme ini boleh membantu enzim kita boleh lebih enak dan juga berkhasiat, dan dia boleh membantu kita menjadi satu enzim yang matang. So sampai 540 hari mereka sampai packing sudah, akhirnya sampai ke office kita. Dan bila kita order menyediakan atau membuat ini enzim. Oleh itu ada berapa jenis khasiat, iaitu dalam MFIT kita ada 9 nutrien yang utama untuk kita punya sel-sel badan. Seperti di sini 9 jenis punya khasiat kita tengok banyak okey, terutama kita nampak vitamin, enzim, ini fitokimia, mineral yang perlukan oleh sel-sel dalam badan kita. So dalam ini 9 jenis nutrien membantu kita buat apa? Pertama, detoksifikasi, detoksifikasi pembersihan keseluruhan dalam badan kita.
dalam M-Life kita lah bioelektron, rawatan kita ialah yang penting untuk bersihkan darah, betul tak? Kalau kita punya usus terlampau banyak kotor atau terlampau banyak ini toksin, memang dia akan balik ke mana? Darah kita. Oleh itu kan kenapa usus mesti bersih. Oleh itu 9 nutrien ini boleh membantu kita buat detoksifikasi. Lepas tu kita mau tambahan ini nutrien dalam badan kita supaya boleh memperbaiki sel-sel dalam badan kita. Dan kita juga mendapat 3 jenis ini teknologi berpaten eksklusif. Ini sangat penting. Kenapa? Mungkin kawan-kawan anda dia akan tanya, ini adakah selamat tak? Atau dia mendapat ini kajian atau ini protection atau ini sijil-sijil tak? Ada ya. Kita ada 3 jenis. Mari kita tengok. Pertama, kita ada enzyme activity protection. Okay, kedua, effective metabolism. Dan ketiga, full absorption ya. So di sini apakah 3 jenis ini kita punya patent ya untuk enzim kita? Mari kita tengok. Okey, pertama iaitu enzim ya, activity protection. Iaitu MFIT kita boleh diminum secara dengan hangat atau warm ya. Secara panas atau kita cakap dia boleh sampai suhu 60 darjah Celsius. 60 darjah Celsius. Okey, dia pun masih ada keaktifan enzim di dalam ya. Itu 3 hingga 4 kali ganda sejuk pun tak ada masalah. Inilah patent pertama. Kalau di luar pasaran punya biasanya dia tak boleh pakai air. Kita punya MFIT ialah boleh punya mungkin untuk ibu bapa atau untuk warga dua, kalau dia mau lebih hangat sikit atau lebih warm sikit, ya dia boleh sampai 60 darjah Celsius atau kita panggil air suam pun tak ada masalah. Inilah pertama. Kedua ialah kita punya effective metabolisme. Apa maksudnya? Dia ialah boleh cepatkan detox dan melindungi kita punya sel daripada kerosakan. So di sini kenapa? Sebab kita punya SOD sangat tinggi. Sebab SOD ialah untuk melindungi sel kita daripada kerosakan. So kita boleh nampak dari sini, iaitu kita nampak ialah dia sudah menurun begitu banyak ya kita punya itu peratusan. Oleh itu di sini dalam MFIT 1 unit SOD sama dengan 1 mg vitamin C antioxidant level. Oleh itu dalam satu pack MFIT sama dengan 200 biji vitamin C dia punya antioxidant level. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua kita punya MFIT dia juga ada vitamin C yang sangat cukup untuk kita antioksidan dalam badan kita. Dan ketiga, mari kita tengok iaitu kita punya full absorption, penyerapan yang cukup. Ini eksperimen kita buat dari mana? Iaitu eksperimen buat dalam kita punya mulut ya manusia. Okey, itu di sini mereka nampak dalam 4 minggu. 4 minggu vitamin C ialah meningkat sebanyak 50%. Ya, 50%. Kita tengok vitamin C, vitamin E meningkat 20%. Tiada perubahan dalam vitamin C dan vitamin E dalam kumpulan yang kawalan ya. Kenapa bermaksudnya? Iaitu bila kita selepas 4 minggu pengambilan MFIT ini, kita nampak vitamin C dalam badan kita ialah meningkat sebanyak 50%. Vitamin E ialah 20%. Oleh itu kan kawan-kawan semua, MFIT inilah sangat unik. Dalam one packet kita boleh mendapat 2 kesan vitamin ini. Okey. Dan ini CoQ10. CoQ10 dan juga GSH. Apa ini kawan-kawan semua? Okey. Iaitu coenzyme terutama dalam kita punya ini seperti jantung. Dia perlukan dalam mana? Okey, dalam organ jantung, hati dan ginjal. Dia untuk sebagai satu bahan untuk antioksidan. CoQ10. So apabila kita ini MFIT kita nampak ialah dia punya itu kita makan MFIT
Dan kalau kita punya COQ10 dalam badan kita ialah meningkat sebanyak 75% dan GSH glutathione ialah antioksidan yang sangat penting dalam semua antioksidan ya. Oleh itu kan di sini kita nampak ya kawan-kawan semua membantu kita penyerapan dua jenis khasiat ini di dalam badan kita. Oleh itu kan salah satu kita punya ini pensijilan kualiti dan keselamatan pengiktirafan TQF ISO 9001 hingga 2008, 2015 hingga 2018, HACCP 2012, 2016 hingga 2019 ialah sangat-sangat selamatlah sebab dia ada pensijilan ini top dan juga grade A punya untuk menjamin kualiti. Sebab di sini ini MFIT punya enzim buatan di Taiwan. So kita tengok iklim di Taiwan ialah panas, hujan yang kerap. Oleh itu kita tengok ya top A punya kualiti bahan mentah dia lah memang sepanjang tahun mereka ialah under control ya dan mereka terus hantar ke kilang dalam 24 jam selepas penuaian untuk menjaminkan kualiti dan kesegaran. Sebagai mereka juga buat pelbagai jenis pemeriksaan seperti logam berat dan juga racun perosak. Sebab enzim tak boleh ada ini toksin di dalamnya oleh nira semua bahan mentah yang top A ya. Okey, dan juga ini kita punya kawalan ketat semasa proses pembuatan. Memang ya sebab pemantauan peranti pemantauan dia punya suhu sebab tadi kita cakap suhu ialah sangat penting untuk menjadi enzim yang bagus. Oleh itu mereka punya kawalan, mereka punya penapisan udara dan pengurusan pengeluaran ialah sangat-sangat ketat punya. Oleh itu bagi rakan-rakan MLife itu kita tak payah risau ya. Oleh itu dia juga sesuai ya, sesuai untuk mereka. Okey, dan juga disyorkan kepada mereka mempunyai seperti selalu makan di luar. Walaupun kalau di Malaysia atau mungkin di Brunei atau di Singapura punya kawan Indonesia mungkin anda ialah terpaksa okey makan di luar, saya galakkan. Dan juga mereka yang kurang makan sayur dan buah-buahan, stamina badan yang rendah atau selalu sembelit atau mereka mau hidup yang lebih sihat, mereka juga sesuai untuk mengambil MFIT ini. Atau untuk kita menguatkan badan bagi mereka kadar metabolisme yang rendah. Apa maksudnya? Seperti obesity atau bagi mereka ada masalah kolesterol atau ini gula yang tinggi juga sesuai. Ingin melangsingkan badan atau suka makanan yang berminyak atau profil lipid yang tinggi iaitu mereka mungkin ada gangguan hati seperti lemak dalam hati tinggi. Ini juga sangat sesuai ya. Oleh itu bagi kawan-kawan rakan-rakan MLife okey iaitu bagaimana kita untuk mengambil okey makanan MFIT ini okey sebab one packet dia ada 9 nutrien utama dalam kita punya MFIT. Kita boleh satu hingga 3 kali sehari atau satu pack sekali ya. Kita boleh larutkan dalam air sebanyak 100 ml. Kita boleh minum sebelum atau selepas makan pun tak ada masalah dan lebih enak semasa kita minum dalam sejuk atau kita boleh simpan dalam kita punya itu peti sejuk dia kalau dalam keadaan sejuk ialah sangat enak. Kita pun boleh terus buka terus minum seperti ini pun boleh. Memang sangat enak. Tapi kalau bagi man-man kalau saya minum habis sudah saya kunting lagi saya buka dalam larut dengan air sikit, minum lagi sampai itu pack sangat bersih-bersih punya. Kenapa? Sebab dia satu titik memang sangat-sangat berharga. Kenapa? 9 nutrien khasiat di dalam. Okey. Oleh itu saranan pengambilan kawan-kawan semua kita boleh ambil selepas bangun dengan perut kosong membantu mengawal pergerakan usus. Ini memang sangat-sangat sesuai bagi mereka yang susah mau pergi buang air besar. Inilah sangat sesuai. Okey, atau selepas makan setengah jam kita boleh makan untuk membantu pencernaan dan metabolisme. Dan boleh ambil sebelum tidur
Ialah sangat baik untuk tidur ya, sebab dia untuk bagi mereka untuk pengawalan berat badan atau bagi mereka kalau kita ada masalah dugal atau gastrik, kita boleh minum antara makanan kita. Ialah memang tak ada masalah kawan-kawan semua. Oleh itu kan di sini kita juga boleh minum atau kita contoh ini hari atau semalam kita banyak kerja atau kita sangat stres. Okey, kita juga boleh minum. Bagi man-man selalu, contoh kalau di sini kalau man-man mau sediakan topik, memang saya lah 1 hari 2 pack, 3 pack. Sama anak saya memang sangat suka. Dia pandai ambil sendiri. Kenapa? Betul. Kanak-kanak dia minum satu, saya nampak anak saya cepat ialah selesema. Dia betul jarang nampak dalam ini 2 tahun sebab MCO di rumah tak dapat pergi sekolah. Oleh itu kan satu protection, perlindungan untuk anak kecil. Oleh itu akhir di sini kawan-kawan semua, semua perkara yang baik memang bermula dari enzim ya. Perlukan enzim, tak kira kita untuk pembuangan atau untuk kita punya pergerakan usus atau untuk penyerapan. Oleh itu kan kita perlukan enzim ini. Oleh itu mula dari hari ini kita boleh menggunakan cara yang mudah dengan kita punya MFIT boleh mengurangkan lemak dalam badan kita. Oleh itu, perkongsian saya sampai di sini. Saya harap anda suka MFIT kita dan bukan kita sahaja suka, kita juga boleh berkongsi kepada saudara mara, ahli keluarga atau kawan-kawan yang mempunyai atau ingin menjadi lebih sihat. Oleh itu, perkongsian saya sampai di sini.